Sekarang 13 orang. Okey, hari ni tajuk dia senang saja. Kita tak perlu guna kalkulator pun. Kita akan solvekan benda ni. Saya rasa satu kelas boleh habis ni. Okey. Boleh dengar kan suara saya? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey. Saya boleh dengar suara student. Okey lah. Tak guna earphone. Okey Ya, saya tengok dalam grup Darren. Ada lagi tak? Semua ada lah. Okey macam biasa kita mulakan dengan bacaan doa. Macam gelap sikit hari ni. Ataupun saya silap buka lampu. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma stah alaina himmataka wa syur alaina min nazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Pertama sekali selamat datang balik selepas kita cuti. Saya tak tahu sekolah ada buat kelas tambahan atau tak. Jadi tuition cuti. Jadi yang ni macam siapa ada kelas tadi dengan Cik Mus, okey lah, dia dah ada momentum lah. Yang baru start malam ni, okey. Jadi yang ni macam starting lah. Okey, macam biasa kita akan buat santai-santai saja. Lepas tu, kalau ada apa-apa soalan nanti terus tanya. Okey, kita nak smooth daripada awal sampailah habis. Dan kita tak mau tension-tension belajar ni. Lagipun hari ni senang saja, dia tak melibatkan kalkulator. Okey, kita cuma perlukan kepada jangka lukis. Okey, semua dah ada jangka lukis. Okey, kalau kebetulan tak ada, tengok dulu teori dia macam mana. Dekat mana nak cucuk yang tajam tu, dekat mana nak letak yang pensel tu dan sebagainya. Ini saya suka buat kalau kelas fizikal lah, tapi apa daya sekarang ni tak boleh buat kelas fizikal. Semalam 17K, hari ni 14K. Jadi kita kena bersedia lah. Okay? Walaupun kerajaan umum, kementerian umum akan sekolah balik. Start pada 1 Januari. 1 Januari pula. 1 September. Okay, bulan 9. Tapi kita tak tahu lagi SOP dia macam mana. Mungkin yang form 4, form 5 dia akan sekolah terus. Mungkin form 1, form 2, form 3 dia akan rotate. Kita tak tahu lagi macam mana. Jadi apa-apa pun kita kena terus belajar lah. Okay. Sebab apa, ada yang kata nak belajar buat apa? Tahun ni tak ada PT3. Macam saya cakap sebelum ni. Walaupun tak ada PT3, yang ini sangat-sangat penting untuk naik form 4 nanti. Siapa nak pilih aliran sains, aliran perniagaan, banyak lagi lah aliran. Sebab saya dulu sains kejuruteraan. Sebab saya sekolah teknik. Jadi saya tak tahu sangat kursus-kursus tu. Okey. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, okey, tajuk kita ialah locus dalam 2 dimensi. Okey, saya dah tulis lah, ataupun loci lah, in 2 dimension. Okey, pertama sekali bila kita nak belajar, kita kena tahu benda tu guna dekat mana, baru kita best belajar. Okey, jadi sebelum kita mula, dekat mana kita nak guna aplikasikan loci ni dalam kehidupan seharian kita ataupun masa kita kerja nanti. Siapa ada idea? Modal Mamat. Ada idea? Akil ke? Ainul? Puteri ada tak? Megat? Saya tak sempat nak panggil semua nama lah. Okey, nanti saya akan cuba panggil semua nama. Memang tak ada idea langsung? Tak best lah. Okey. Cuba fikir. Yang ni kita nak aplikasi dekat mana? Salah pun tak apa, janji kita cuba. Dekat arkitek. Arkitek tu dia lebih kepada buat bangunan lah. Okey, arkitek tu kalau engineering dia masuk dalam civil. Kejuruteraan awam, banyak perempuan lah. Dan kerja kerajaan sikit dia, jawatan untuk civil engineering, satu negeri satu ataupun 2 macam tu je. Idea apa? Idea dekat mana kita nak guna kita punya loci ni ataupun locus.
Takkan kita belajar saja-saja. Bina sesuatu seperti merry-go-round. Okey dia ada banyak. Dia mungkin dekat tempat-tempat lain pun banyak lagi yang saya tahu daripada sudut kejuruteraan lah. Bina roundboard, okey. Yang itulah antaranya, okey. Jadi contohnya kita ada beberapa jenis losai. Kita ada jenis lurus, kita ada jenis lengkung. Okey. Nanti kita akan buat nota dululah. Okey, nanti kita akan buat nota dulu. Jadi yang pertama sekali yang lengkung. Okey, nanti kita akan buat calculation dia contoh. Kita nak kira pemain bola tu dia sepak bola. Okey, contohlah goalkeeper. Dia pada goal dia nak sepak bola, dia pegang bola lepas tu dia sepak. Okey, kaki dia ke bola tu. Jadi dia akan jadi macam satu locus. Jadi berapa? Bila kaki dia sentuh bola tu. Yang tu dia akan panjang lagi lah. Dia akan guna dalam fizik dan sebagainya. Dan bila kita nak buat panggil apa? Roda Ferris ke apa? Yang dekat fun fair tu akan ada macam kereta, lepas tu kita duduk tu dia pusing. Itu. Okay. Yang itu pun dia kena calculate betul-betul. Kalau dia salah calculate, tak stabil kat atas tu dia boleh terbalik. Lepas tu nak buat roller coaster, iaitu yang campuran lah. Ada yang lurus, ada yang bengkok, ada yang lekuk dan sebagainya. Okey, yang itu dia gunakan. Jadi penggunaan dia sangat-sangat kompleks. Tapi yang apa yang kita belajar ini, dia tak terlalu susah lah. Dia lebih kepada pengetahuannya. Sebab yang tajuk losai ni, nanti bila kita masuk tingkatan 4, tingkatan 5 dia dah tak wujud dah. Okey, untuk silibus lepas-lepas ni. Okey, jadi kita akan tengok dulu teori dia. Yang pertama sekali. Okey, kita tengok losai ni. Saya tak tahu dalam buku teks ada atau tak. Dia ada 5 jenis. Okey, 5. Kincir angin. Betul-betul. Okey, roundboard. Itu merry-go-round tu macam mana? Okey. Yang tu semua betul lah. Jadi kita tengok 5 jenis, 5 types. Baik, mana yang okey ini marker hitam. Okey, saya buat ini, kita buat nota dulu. 5 jenis losai. Ini bahasa Melayu locus. Okey. 5 type losai. Betul tak tahu? Saya tak tahu ni. Yang dalam bahasa Inggerisnya. Okey. Yang ni kita sambunglah. 5 jenis locus dalam 2 dimensi. Nampak macam profesional lah. Kalau kita tulis jenis locus saya tak best. Okey, yang ni pula 5 type loci in 2 dimension. Okey, kita tengok yang first, yang pertama. Oh, dia macam roda Ferris. Okey. Sekarang ni fun fair dah tak ada lah. Waktu saya kecil-kecil dulu, adalah fun fair. Saya lahir dekat Penang, Pulau Pinang. Jadi dekat situ ada tiap-tiap tahun ada pesta. Dulu dia panggil pesta Sungai Nibong. Jadi adalah benda-benda tu. Memang aktiviti tahunan lah dekat Pulau Pinang masa tu. Dan dia famous lah benda tu. Tapi sekarang ni dia tak ada lah sebab orang dah tak minat lah. Okey. Sekarang ni banyak hiburan lah. Dulu masa zaman saya kecil-kecil dulu tak ada. Phone apa semua tak ada lagi. Okey jadi 5 jenis locus. Jadi yang pertama sekali ialah ni panjang nak tulis tapi tak apalah sebab kita nak belajar kan. Okey. Nanti saya bagi contoh dia sekali.
Jadi panjang ni. Okay, tak apalah. Okay, tulis dulu. Sebab kita nak buat santai-santai. Lagi pun tajuk ni sikit je. Malam ni bila habis. Bila habis ni, kita dah habis lah syllabus ni. Jadi kita akan ulang kaji tajuk-tajuk sebelum ni. Yang Cikgu Tarik ajar dengan yang sebelum-sebelum tu. Okay, loci ni. Alamak, saya guna warna hitam lah. Okey, jadi loci ni dia akan jadi macam bulatan lah. Sebab dia akan, kita tengok dekat sini, lokus P dengan jarak yang sentiasa sama. Okey, jarak yang sentiasa sama. Dari satu titik tetap. Okey, dia ada satu titik tetap, fix. Macam ada tengah-tengah tu, lepas tu kita pusing. Jadi dia macam bulatan lah. Yang ini bab, bukan. Yang ini bukan bab 9, yang ini bab 8. Okey, bab 9, bab yang terakhir. Jadi kita sebelum ni kita langkau dulu, kita buat straight line ataupun garis lurus dulu. Okey, sebenarnya kita akan jumpa bab ni dulu, tapi bab ni dia tak susah. Okey, dia cuma tak guna kalkulator pun, kita akan lukis saja. Sebab itulah saya buat lewat sikit. Okey Okey, jadi bentuk dia akan jadi macam ni lah. Dia akan ada satu titik. Baik, mana buku tadi? Ya, buku hilang pula. Okey. Jadi kita akan ada satu titik dekat sini. Ni titik O lah. O. Lepas tu dia kata satu garisan. Satu jarak yang sentiasa sama, bukan garisan, sorry. Satu jarak yang sentiasa sama. Jadi yang jadi macam ni lah. Contohnya jarak dekat sini. Dia tak muat pula. Okey, jarak dekat sini 3 cm. Jadi dia akan jadi sama lah. Ni sebab saya tak bulatan saya tak lawa. Nanti buat bulatan lawa-lawa lah. Okey. Jadi dia akan jadi macam ni. Jadi nanti bos saya tengok habis. Bulatan macam tu. Okey. Jadi saya ubah lah center gravity dia kalau bulatan macam ni. Ada Sir Uzai tu dia boleh buat perfect O tu kan.
AMEO. Okey kalau kat sini 2 cm 2 meter lah. Okey. Kat sini pun dia akan jadi 2 meter lah. Sebab dia sama. Okey, locus dia dekat mana? Loci dia. Jadi loci dia ialah dekat sini. Locus P ataupun loci P. Ni L Okey. Jadi nampak semua yang pertama ialah bulatan. Loci kita dalam bentuk bulatan. Jadi dia jarak dia akan sama je pada sini, sini, sini dia sama saja. Okey, jarak dia mesti akan ada daripada titik tengah tu dia akan jadi sama. Okey jadi kita tengok yang kedua pula. Yang kedua kita ada ialah locus yang bergerak dan sentiasa sama jarak dari dua titik tetap. Okey, sekarang ni kita ada dua titik pula. Yang ini satu titik. Okey, yang sekarang ni dua titik. Tak apa, kita salin dulu nanti saya akan terang. Macam panjang pula. Okey, jadi untuk adil. Okey, untuk adil 2 meter, 2 meter. Alamak. Okey, 2 meter lah, besar sikit. Kalau 2 cm kecil sangat. Okey, untuk adil saya tulis jugalah yang bahasa Inggeris. Sebab kita ada juga kawan-kawan kita yang ambil dalam DLP lah, Dual Language Program. Okey jadi santai-santai je sebab tajuk ni senang je. Jadi kita tak tension sangat sebab dia tak ada calculation.
Okey ya. Ini ialah yang kedua. Lokus Q yang bergerak sentiasa sama jarak dari dua titik letak. Okey, tadi satu titik letak. Sekarang kita akan deal dengan dua titik letak. A dengan B lah. Okey, ini macam mana contoh dia? Kita akan tengok kat sini lah. Contoh kita ada titik, dua titik. Yang ini titik A, yang ini titik B. Okey. Okey, lepas tu kita gariskan. Ini guna warna biru lah. Okey, yang ni sebenarnya kita kena lukis ni. Okey, pertama sekali ialah apa yang kita kena buat bila kita ada titik A dengan B. Point A dan juga point B ialah kita ambil pembaris, garis dulu. A sampai ke titik B. Jangan guna tangan lah, guna pembaris. Okey, sebab dia kena tepat. Okey, bila dah guna pembaris, sekarang kita nak cari lokus Q yang bergerak dan sentiasa sama jarak dari dua titik tetap. Okey, daripada titik tetap yang inilah A dan B ialah garis pembahagi dua. Okey, dia akan bahagi dua dalam keadaan serenjang. Serenjang ni ialah okey, perpendicular, maksudnya yang 90 darjah. Okey, dia macam ni, 90 darjah. Okey. Jadi kita nak buat dia macam mana? Okey, pertama sekali, saya ambil komposit saya. Okey ini. Jangka lukis. Cuma saya tak ada lah yang besar tu. Yang untuk whiteboard punya tu kan. Okey, macam biasa kita akan ada satu bahagian yang tajam ni. Satu lagi pensel lah yang kita nak lukis. Okey, nanti dalam exam saya cadangkan beli yang macam ni, yang boleh tekan punya, mechanical. Jangan beli yang sharp. Sebab apa yang sharp tu tak bagus. Bila dia jadi tumpul, kita kena sharp balik. Jadi dia tak akan jadi sekata. Siapa yang ambil lukisan kejuruteraan ataupun lukisan geometri ke nanti, tolong beli yang ini. Ini stabil lah, bukannya macam ni. Okey, dia mestilah yang tekan ni. Tak semestinya kena warna ni apa semua. Okey. Jadi macam mana kita nak buat? Pertama sekali, kita buka komposit kita ni. Lebih kurang sampai tengah lah. Okey. Nampak tak? Kecil pula. Okey, yang tajam ni duduk dekat titik A. Okey, yang tajam duduk kat titik A. Lepas tu tanda. Satu atas, satu bawah. Okey, tanda satu atas, satu bawah. Tajam tu dekat sini. Contoh kat sini, bawah tu kat sini. Jangan ubah jarak. Jarak yang sama, tajam tu dekat B pula. Lepas tu tanda atas, tanda bawah. Dia akan dapat cross lah X. Okey, lebih kurang macam ni kita akan dapat. Lepas dapat tu, apa yang kita kena buat ialah kita akan garis daripada titik ni ke titik ni. Dia akan dapat serenjang lah. Perpendicular, 90 darjah. Yang ni sebab saya buat kat whiteboard tak ada pembaris. Okey, sekejap ada. Yang ni saya kalau ada pun tak baca lah sebab saya buat tak sama. Sketch ni. Kita akan dapat macam ni lah. Tapi dia akan dapat yang sama besar. Okey, dia akan bahagi tengah. Macam ni. Jadi tajam tu duduk dekat A, lepas tu kita tanda atas, tanda bawah. Pindah pula tajam tu duduk kat B, tanda atas, tanda bawah. Lepas tu kita bagi yang tu, yang bersilang tu, yang cross tu, bertemu dengan cross ni kita garis. Buka tu berapa cm? Okey.
Yang ini dia tak fix kan. Okey, dia ikut soalan. Kalau yang ini cuma teori dulu. Kalau dia kata contoh jarak dia mesti 5 cm. Okey, contoh yang ini. Dia mesti sama saja jarak dia daripada satu titik 2 meter. Tapi macam mana nak lukis 2 meter kan? Contohlah 5 cm. Jadi kita ukur kat pembaris kita 5 cm. Lepas tu kita letak kat tengah tu pusingnya, buat bulat. Kalau yang ni dia kata A ke B, dia tak bagi cm pun tak apa. Sebab kita nak cari titik tengah. Bila kita nak cari titik tengah, kita akan buat letak kat sini, garis atas, garis bawah, sini pula garis atas, garis bawah. Yang bersilang tu ialah, akan jadi loci dia ataupun locus. Okey, yang ni lah locus kan. Ini senang dia. Okey, sekejap saya snap gambar sekejap. Boleh tak tunjuk balik macam mana nak dapat locus? Okey. Macam ni. Okey, tak apa. Sebab nanti buat dalam soalan baru kita nampak. Ini teori lah. Okey. Mula-mula sekali, buka Composites kita. Okey. Ini dia tak bagi jarak. Jadi buka je. Bila kita buka tu, letak dekat sini tajam. Tajam letak kat titik dia. Lepas tu kita buka je. Buka besar mana pun tak apa. Tapi jangan sampai terlebih lah. Kalau A ni kita buka terlebih pada B, tak boleh. Okey, ada orang tanya, seelok-eloknya berapa? Okey, kalau siapa-siapa yang dah terlibat dengan engineering drawing, lukisan kejuruteraan, dia dekat mana-mana pun kita akan dapat sama. Tapi yang paling ideal, okey? Pada sini, kan kita agak-agak tengah dia dekat mana? Kita agak ya sebab kita pun tak tahu kan tengah dia. Bagi lebih sikit pada tengah dah, contoh macam ni. Okay, jadi kita buat atas, buat bawah. Lepas tu tajam dekat B pula, tanda atas, tanda bawah. Dia akan dapat cross macam ni. Okay, bila dapat cross macam ni, kita akan tengok yang cross kat sini, dia akan jadi selari. Kalau kita buat betul-betul lah atas kertas. Ini saya buat kat whiteboard, jadi ambil pembaris garis. Semudah tu saja. Okey, ada apa-apa soalan tak setakat ni? Macam mana nak sebut nama ni? Ika? Boleh. Boleh Okey. Nama kadang-kadang susah Macam kawan saya kalau macam yang Afrika lah selalunya. Jadi problem lah. Saya nak sebut tu. Nanti tersilap sebut. Nanti kalau siapa masuk universiti yang ada international student, cuba kawan lah dengan kawan-kawan yang luar negara. Mana dah tahu kan, tiba-tiba kawan tu, contohlah kita kawan dengan seorang student Nigeria. Satu hari, dia jadi Perdana Menteri Nigeria. Jadi bila kita melancong ke sana, dia boleh lah. Saya tak tahu kat Nigeria tu antara yang maju lah dekat Afrika, Nigeria. Bola pun dia kuat juga. Dulu dia ada satu... Cikgu nampak apa cikgu? Dia ada satu pemain bola yang hebat juga. Saya terlupa nama dia. Pada Nigeria. Kalau macam Senegal, ada Samuel Eto'o, ada 2-3 orang lagi lah. Oh, nama panjang. Okey. Boleh tak? Okey, tak apa. Yang Haris tanya yang mana yang salah tu? Yang mana? Oh, bukan. Okey, sekejap saya snap gambar. Nanti bos saya tanya ajar apa hari ni. Jadi bolehlah jawab. Okey, siap.
Okey, saya padam yang ini. Kita akan buat yang ketiga tu dekat sini sebab whiteboard kita terhad. Jadi siapa-siapa yang pernah belajar dekat BTIU Putrajaya? Siapa-siapa yang pernah dekat BTIU Putrajaya, dia yang ini kalau ikutkan dia berapa meter ya? Lebih kurang 4. Dekat Putrajaya dia custom. Dia ada 10 dengan 12 lebar dah. Jadi pada hujung tu sampailah hujung sana. Jadi best lah tulis. Dia besar kat sana. Sebab tu saya suka dekat Putrajaya. Lepas tu Putrajaya dia bangunan baru lah 2019. Jadi dia tak ada lah macam ni. Macam ni lubang-lubang ni. Dia tak ada. Dia smooth je. Lepas tu suasana the best. Yang ni saya duduk macam tengah-tengah bangunan. Saya tak nampak hujan ke, ribut ke kat luar. Kalau dekat Putrajaya, tepi dia tu cermin. Kita boleh nampak luar. Awet lalu ke, crush lalu ke, kita boleh nampak. Yang ini dinding, kiri kanan dinding. Lepas tu adalah cermin sikit. Kalau lalu pun bukan orang lah, hantu lah. Sebab tingkat 2. Okey jadi kita tengok yang ketiga pula. Yang ketiga ialah kita akan dapat, saya tulislah. Locus R. Ini sepasang pula. Pasang garis lurus selari. Okey. Dah 8.50 dah. Okey saya tulis yang bahasa Inggeris lah. Kalau ada apa-apa boleh je tanya. Antara lagi yang kita aplikasikan Losai ni ialah dekat, siapa pernah naik Vuvuzela? Pernah tak? Vuvuzela. Kat Sunway Lagoon. Okey, dia ada macam laluan air tu, kita naik dengan pelampung turun. Dia besar, panjang track dia. Yang ni pun dia aplikasikan Losai lah. Ataupun Locus.
Okey, tulis tu. Kita tunjuk dekat bawah tu. Kenapa tulis bahasa Inggeris? Sebab ada juga kawan kita yang DLP. Contoh Ainul. Mungkin ada lagi 2-3 orang yang DLP juga. Jadi saya nak bagi adil, saya tulislah dua-dua. Okey jadi tak apa, tulis ya. Nanti saya tulis kat bawah saja. Okey, saya bagi contoh kat bawah ni, macam terhad lah tempat dia. Jadi kalau macam whiteboard dekat Putrajaya tu bolehlah panjang sikit kan. Yang ni terhad, tapi tak apalah. Saya cuba penuhkan juga dekat bawah tu. Okey, tadi kita ada satu garisan. Okey, satu garisan. Muat tak? Bolehlah. Okey, lepas tu kita nak ada satu garisan yang ni. Okey. Kita baca balik. Ini yang ketiga. Lokus R yang bergerak sentiasa berjarak sama. Okey, berjarak sama dari satu garis lurus tetap fix. Inilah garis yang fix, garis yang tetap. Okey, sekarang kita nak garis yang berserenjang. Dia tak semestinya macam ni dia boleh juga sengit macam tu, tak kisah. Tapi contoh saya bagi yang straight lah. Yang tak ada degree. Ada yang akan jadi 45 degree. Ada yang jadi 30, 90 tegak dan sebagainya. Semua tu boleh buat. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. Pertama sekali yang kita nak buat ialah nak buat macam mana? Okey, contoh nanti dia akan bagi dekat kita jarak dia dengan loci tu, dengan locus daripada yang fix ataupun yang tetap kepada loci tu. Okey, contohlah dia bagi 4 cm. Okey, 4 cm. Jadi kita ukur 4 cm lah. Macam mana? Ambil kita punya, alamak hilang pula komposer saya tadi kat mana? Sekejap. Mana boleh hilang pula? Okey, sekejap saya ambil yang baru lah. Hilang pula. Okey, saya pun tak tahu hilang ke mana yang ungu tadi. Okey, ini yang sama juga. Ini warna lain lah. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Pertama sekali kalau dia kata jarak dia ialah 4 cm. Jadi kita ambil pembaris. Okey, ambil pembaris. Jadi kita ukur 4 cm. Okey, ukur 4 cm contoh macam ni. 4 cm. Okey, dah 4 cm. Kita ambil, kita letak dekat tengah-tengah ni. Okey, kita cuma garis saja. Garis macam tu, garis macam tu. Jadi dia akan jadi macam ni lah. Hitam-hitam. Baik, benar. Okey, kita akan dapat nanti line macam ni. Ni. Macam ni. Jadi kita ambil yang paling maksimum. Contoh maksimum tu mesti kat atas ni. Tekan garis saja. Akan jadi gitu. Bawah ni pula macam tu. Jadi dia samalah, patut dia akan jadi sama. Yang ini dengan yang ini. Ini sebab saya sketch lah. Okey, contoh 4 cm atas pun 4 cm. Jadi dia akan biasa sama dengan fix yang tetap satu garis. Okey, ada apa-apa soalan tak untuk yang ini? Semua dapat kan macam mana nak lukis dia?
ulang. Okey, boleh. Okey. Dalam soalan nanti dia akan bagi kita satu garis. Garis ni saja. Okey, lepas tu dia nak sekarang. Oh, ini lupa dah. Okey. Mana pen merah tadi? Marker merah. Okey. Jadi soalannya ialah dia nak locus R. Yang mana keadaannya ialah bergerak dan sentiasa berjarak sama dari satu garis lurus yang tetap. Ini yang tetap. Jadi yang sama ialah dia nak satu garis lurus yang sama. Jadi yang inilah akan jadi locus R kita. Ya, saya tulis ni. Locus R. Okey, loci R. Locus R, loci R. Okey ya. Jadi macam mana kita nak buat? Kita buka, kalau dia kata 4 lah, ikutlah. Berapa yang dia bagi, kita ukur dekat pembaris. Okey, ukur dekat pembaris. Lepas tu kita pindah. Kita letak dekat garisan tu. Okey, yang tajam kita dekat sini. Tajam kat sini. Lepas tu kita pusing atas, pusing bawah. Lepas tu kita gariskan kat sini. Yang maksimum, yang atas sekali. Dia sentuh yang ni, disentuh yang bawah. Jadi kita akan dapat samalah. Ada juga yang orang guna pembaris. Guna pembaris, tanda. Itu tak profesional lah. Okey, sebab kita nak guna kaedah composite jungle case. Dan benda tu lagi tepat dan lagi cepat. Oh, amatur pun patutnya ada orang tanya saya lah. Okey, bila kerja nanti nak beli T-square macam mana? Okey, T-square tu dia ada macam T tu, kita akan letak pembaris kita, set square kita 45 degree, 30 degree, 60 degree kat situ lah kita nak buat garisan yang kita lukis. Ada yang fleksibel, ada yang jenis kayu punya. Yang kayu tu pun mahal lah, 30 lebih lah zaman saya dulu. Zaman saya sekolah. Sekarang ni mungkin lebih kurang 50 lah. Kalau 100 lebih fleksibel, kita boleh ubah-ubah dia gerak. Yang tu lagi best lah, orang tengok, oh hebat dah ni. Kalau lelaki guna yang tu, perempuan senang lah mengorat. Jadi apa tu, ada orang tanya saya lah, bila kita kerja nanti, kita nak beli yang mana? Bila kita kerja sebenarnya kita tak payah beli. Sebab apa tak payah beli? Sebab kita lukis guna komputer. Okey. CAD, Computer Aided Drawing. Jadi mana ada guna yang ni? Yang ini pun dalam matematik, siapa yang sambung dalam bidang matematik ataupun dia sambung dekat universiti nanti, kita tak akan gunalah jangka lukis tu. Untuk teori mungkin kita guna, tapi bila kita nak buat yang betul-betul detail punya, kita akan guna MATLAB. Okey, MATLAB. Siapa-siapa yang rajin nanti bolehlah waktu cuti panjang nanti install MATLAB dekat dalam laptop ataupun PC masing-masing. Boleh test dulu. MATLAB ni kita nak buat lengkung, kita nak buat macam Gigi Hisham, pengarah kesihatan Malaysia, ketua pengarah kesihatan Malaysia. Dia nak buat lengkung COVID apa semua tu, dia akan guna MATLAB lah. Dia ada banyak software tapi MATLAB yang paling okey. Jadi dia nak buat lengkung-lekuk tu, dia akan dapat tepat. Dia akan dapat accurate, tepat, dia akan dapat precise. Precise tu G2. Math killer subjek. Saya pun tak minat math. Itu yang problem saya. Saya masa saya 2018, lepas saya keluar pada AEE Green Tech tu, belum ni saya sistem engineer kat itu, lepas tu utusan Malaysia jatuh. Masa tu COVID tak ada lagi. Jadi dia minta volunteer untuk siapa-siapa keluar. Jadi ada 3 engineer, waktu tu saya umur 20 berapa?
27 kot. Saya 27, yang lain engineer dia 50 ke atas. Jadi dia minta volunteer lah siapa nak keluar. Jadi saya keluar lah. Kalau saya keluar, tak keluar pakcik tu tak susah lah dapat kerja. Jadi saya datang ke PTIU, saya nak mengajar sejarah. Sejarah. Tapi matematik kosong. Masa tu orang tak ada matematik. Dan siapa nak ajar sejarah dia mesti kena degree dia dalam subjek bahasa Melayu lah. Jadi degree saya engineering, tak boleh. Saya ajar masa tu fizik dengan matematik. Okey, yang ni ada apa-apa soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita akan tengok yang keempat pula. Okey, tak ada. Jadi saya ambil gambar lah. Takut terlupa nanti padam. Okey, saya padam yang sebelah sini. Dan ni pun dalam exam dia tak ada banyak sangat soalan. Dia macam knowledge je. Bila kita naik form 4, form 5 nanti dah tak wujud. Okey, yang ini dia akan lebih kurang yang nombor 3 ni. Cuma dia ada lain sikit. Nanti saya akan terang. Okey, sekejap saya check balik. Taruh sama. Tarik 2 garis bawah dia selari. Ni macam pening sikit. Ayat dia lah pening. Lokus X yang bergerak dan sentiasa berjarak sama dari 2 garis lurus yang selari. Ialah garis lurus di antara 2 garis lurus yang selari. Okey, kita dengar saja macam dia mengelirukan penerangan ini, tapi sebenarnya tak mengelirukan pun. Okey, dia akan bagi 2 garis selari. Contoh. Okey, dia bagi kat sini. Dengan sini garis selari. Lepas tu selari lah. Jadi kita nak lukis dekat tengah-tengah dia tu. Tengah-tengah dia tu mesti atas sama, bawah pun sama. Okey, yang ini kita ambil dalam pelukis kita. Okey, composite. Macam biasalah. Okey. Jadi kita pun tak tahu jarak dia. Dan soalan tak bagi, kadang-kadang dia bagilah. Tapi kalau tak bagi pun kita boleh buat. Kalau kita nak bagi tengah lah. Jadi apa yang kita kena buat sekarang ialah kita buat, dia ada banyak cara.
Okay, dia ada banyak cara. Yang ini antara yang mudah lah. Okay, garis saja ni. Ambil garis. Okay. Bagi selari, bagi 90 degree lah. Ini mesti 90 degree je. Ini mesti 90 degree. Okay, lepas tu bila kita dah ada dua dah. Macam ni, kita boleh lah. Buka yang composite kita ni. Okay, yang tajam ni. Okay, yang tajam ni. Kita letakkan dekat sini. Kita buat kat depan ni, satu kat belakang satu. Lepas tu pindah kat atas satu, kat bawah satu. Jadi dia akan jadi cross macam ni. Dia akan jadi cross macam tu. Kita ambil pembaris, kita garis je lah. Okay. Dia akan dapat sama. Cuba buat. Okay, cuba praktis. Yang ni saya tak boleh lah sebab saya tak ada composite tu. Tunjuk. Okay. Jadi bila dah dapat sama, jadi kat bawah ni sama, atas pun dia akan dapat sama lah. Ini sama jarak. Bawah ni pun akan jadi sama jarak lah. Kalau atas ni 4 cm, bawah pun 4 cm. Okey jadi kita tengok yang last. Ini yang keempat, kita tengok yang kelima. Belum kita masuk latihan tu. Sekejap ada parent masak. Kimia atau orang lain. Oh, ini yang bahasa Inggeris tak tulis lagi ya? Sorry. Nanti saya label sekali ya, locus S. Okey. Ini saya ambil gambar siap. Okey, loci dia akan ada kat sini lah. Ini. Locus X. Okey, yang last kali. Last kali sebelum kita masuk yang latihan dalam tu.
Okey, yang ni kita akan dapat ialah okey, yang ini kita akan dapat bentuk dia tu macam X. Okey. Saya tulis dulu nanti saya terang. Tak best lah wire ni. Seperti tersangkut. Okey, saya tulis yang BI dulu. Kalau tak muat saya tulis dekat sebelah ni nanti lukis. The angle from. Okey, saya akan lukis dekat sebelah sini lah sebab tak nampak. Okey, esok saya bagi tahu siap-siap. Esok kita ada kelas lagi. Tak payah print apa-apa. Kita akan guna balik yang ini dan nanti saya akan bagi soalan
standard PMR. Sorry, PMR zaman saya. Okey, PT3. Nanti kita akan buat. Yang tu tak payah print. Nanti saya akan bagi dalam laptop saya, kita buat sama-sama. Okey. Jadi kita tengok yang ini pula, yang kelima. Last sekali dia kata locusty yang bergerak dan sentiasa berjarak sama. Okey, dia bergerak dan sentiasa berjarak sama dengan dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, dia cross lah. Okey, cross, bersilang. Ialah sepasang pembahagi dua sama sudut yang terbentuk dari dua garis bersilang. Okey, dia macam ni. Contohlah kita ada macam ni. Pertama sekali dia bagi dekat kita. Okey. Ini dia minta kita, okey. Yang ni yang original lah soalan dia. Dia bagi dekat kita satu T inilah bersilang. Ini dengan sini. Macam tata kates. Okey, sekarang kita nak cari ialah kalau kita tengok dekat sini. Okey, sentiasa berjarak sama dari dua garis lurus yang bersilang. Okey, jarak dia mesti sama. Jadi yang ini kita boleh buat ialah okey, ambil jangka lukis kita. Yang ni banyak step sikit Tapi senang je. Pertama sekali ialah buka saja besar mana kita nak buka pun. Okey. Ambil kat sini, kita tanda dekat sini, lepas tu atas pula, lepas tu bawah pula, tepi kanan pula, lepas tu bawah pula. Jadi kita akan dapat macam ni lah. Okey, satu kita tanda kat sini, 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 sini. Lebih kurang dia akan dapat macam tu. Okey, lepas kita dapat macam ni, locus T kat grup WhatsApp, internet slow. Locus T dekat grup WhatsApp. Yang mana? Yang ni. Okey. Ya, saya ambil gambar. Dekat grup WhatsApp. Oh, nanti lepas habis lukis ni letak kat grup WhatsApp. Arif line okey tak lagi? Okey nanti lepas saya lukis saya letak dekat grup WhatsApp. Okey, jadi pertama sekali buka composites kita ni, kita tanda. Pada tajam tu letak tengah, ni ambil pensel tu, ini. Okey, siapa yang tak jelas macam mana kita nak buat? Kalau yang tak nampak, okey, ni pensel ni satu sini, sini pula. Bawah pula, lepas tu sini pula. Jadi kita akan dapat 4 lah macam ni. Semua okey Lepas 4 macam ni. Lepas tu kita akan buat ialah kita nak cross pula. Ya, dia bagi soalan yang mana ni? Okey lepas kita dah dapat 4 macam tu, lepas tu kita akan ambil dekat sini pula. Okey, yang ni kita dah dapat dah. Lepas tu kita nak dapat yang ni pula. Okey. Jadi daripada sini nampak tak? Tajam tu letak kat sini. Okey. Tanda dekat sini, pindah kat sini, tanda pula macam tu. Dia akan dapat cross macam ni. Okey, lepas tu yang ini dah settle dua ni, yang ini pula. Tajam tu dekat sini, tanda kat bawah, pindah tajam tu kat sini, pusing, dia akan dapat cross macam ni. Kurang. Okey, bila dah dapat macam tu, apa yang kita kena buat ialah garis je lah. Alamak, tak kena tak. Okey.
Dia akan dapat macam tu. Lepas tu pula kita ambil yang ini. Tadi kita guna yang atas dengan bawah. Sekarang kita ubah pula. Yang ini dengan yang ini pula. Ini tajam, atas tu pindah kat sini, cross kat itu, pindah kat sini tajam, sini, sini, sini. Kita akan dapat jadi macam ni pula. Jadi ambil pembaris kita akan jadi macam tu. Jadi sudut ni semua sama. Okey, sudut ni semua sama. Ini sama. Ini sama. Senang ke susah? Ulang balik pening. Okey, saya ulang balik. Okey, sekejap saya snap gambar dulu. Okey, local sebab ada kawan kita internet slow. Jadi local dia yang kat sini lah. Sekejap saya snap gambar lah. Soalan snap gambar ke? Okey. Nanti saya ulang balik lepas ni. Ada kawan kita line tak dapat. Line dia tak stabil. Okey. Saya post dulu dalam grup sebab ada kawan kita tak dapat. Okey. Mana? Form 3. Nanti saya akan buat by warna. Okey, step pertama warna hijau, step kedua warna biru dan sebagainya. Okey, jadi saya tunjuk lagi sekali. Ini apa kan? Jadi first sekali saya guna dulu warna hijau. Pertama sekali kita ambil compasses jangka lukis kita. Okey. Yang tajam ni kita akan ini tak ada air sorry. Okey, ini tak ada. Dia ada yang ni saja. Okey, yang pertama sekali ambil yang ini. Tajam ni letak tengah-tengah. Letak tengah-tengah. Lepas tu tandakan kat sini, kat sini, kat sini dan juga dekat sini. Okey, kita akan dapat macam ni lah. Ni. Lebih kurang macam tu. Ini yang step pertama. Okey, step yang kedua pula kita akan cari yang sebelah sini dulu. Belah mana pun tak apa. Jadi yang ni saya buat yang sebelah sini dulu. Okey, ambil pula dekat sini. Tanda atas. Kat sini tanda atas. Jadi kita akan dapat cross dekat sini. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu atas dan center ambil yang ini pula. Tanda bawah ni dia akan dapat cross kat bawah pula.
Letak kat sini. Okey. Jadi ambil kita punya pembaris. Ini dengan ini dia akan dapat 4 lah. Dia akan dapat macam ni. Ini akan kena tengah lah. Okey. Lepas tu yang sebelah sini dah siap. Kita nak cari yang ini dengan sini pula. Yang ni. Dan lepas tu kita letak dekat sini pula. Okey. Yang ni dengan yang ni. Tajam tu dekat sini, garis. Tajam tu dekat sini, garis. Jadi kita akan dapat cross bawah ni kat sini. Lebih kurang. Lepas tu ambil komposis kita dekat sini pula. Ini, tanda atas, tidak ini, tanda lagi. Jadi kita akan dapat cross dekat sini. Jadi bila kita sambung, kita akan dapat ialah sini ke sini. Dapat tak? Haris dapat tak Haris? Dapat Yang lain dapat? Yang lain ingat Dapat Dapat. Okey, lagi sekali saya beritahu siapa yang belum isi lagi kehadiran boleh tolong isi. Kalau siapa yang tak dapat, saya letak dekat grup ni, grup pula dekat chatting. Tu saya dah letak lah. Okey, siapa yang belum isi lagi? Baru 11 orang isi. Jadi boleh isi dulu. Okey, sekarang 9.30. Saya bagi rehat 3 minit, 5 minit. Siapa nak ditandas, boleh ditandas. Siapa nak refill air, boleh refill air. Okey, 9.35 kita sambung balik. Okey, rehat 5 minit. Baik, cikgu. Okey, tak apa, rehat dulu, ada lagi 4 minit.
Okey, ada lagi 1 minit lebih. Okey, sekejap saya tukar saya punya bateri sekejap. Okey, sekarang ada lagi 1 minit. Jadi kita akan guna modul lah. Apa yang tak ada modul tak apa. Okey, tengok dulu. Okey, semua dah ada dah kat tempat masing-masing. Dah. Dah ada? Okey, kalau dah ada kita akan mula. Dah. Okey, okey. Okey, jadi kita akan mulakan balik. Jadi yang ni macam saya bagi tahu tadi ya. Yang ni senang sangat-sangat. Sebab apa senang? Sebab kita tak perlu buat calculation. Okey, saya tahu ada yang tak print lagi. Tak print lagi tak apa, saya akan share screen. Kita akan buat sama-sama lah kat share screen tu. Okey. Jadi sekejap saya share screen. Saya kena download tu. Okey, 1 minit, 1 minit. Okey. Ini share screen. Okey, semua boleh nampak yang saya share ni? Boleh. Okey. Jadi kita akan gerak-gerakkan. Okey, yang ni kosong yang kita tulis nota tadi. Yang ni yang page pertama. Kenapa saya buat yang ni? Sebab yang ni mungkin ada yang kawan kita tak print lagi. Jadi kita saya buat kat sini lah. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Locus ataupun loci ni. Okey, padankan setiap yang berikut. Match each of the following. Okey. Yang pertama sekali kita tengok kat sini. Okey, yang ini ialah kipas. Okey, kipas. Saya zoom sikit lah. Belum banyak. Okey, kipas. Jadi bila-bila kipas angin sedang berpusing. Okey, kita akan dapat yang mana? Jadi kita akan dapat yang mana? Bulat. Bulatan. Okey, yang bulat lah. Gambar 3. Okey. Dapat yang bulat. Sebab yang bilah ni dia akan pusing. Tapi kalau tengok siapa-siapa yang guna kipas ni kat rumah, dia pusing kan, dia tak sakut pun. Kecuali alignment dia lari, dia akan sakut lah. Jadi dia memang design tak tersangkut. Okey, jadi bulatan ni dia akan duduk dalam bulat ni. Dia ada center dia.
Yang apa tu, yang tempat pemutar dia tu, siapa yang pernah cabut kipas dia tu. Okey, yang kedua pula kita tengok. Okey, saya zoom dulu. Okey, sebuah kereta sedang dipandu turun cerun bukit. Agak-agak yang ni yang mana? Tak, saya kecilkan. Bawah sekali. Okey, ada yang kata bawah sekali. Dia yang bawah sekali lah. Okey. Jadi senang je. Sebab tu lah saya kata yang ni tak masuk exam pun. Tajuk ni. Okey, lepas tu kita tengok yang ketiga pula. Okey, yang ketiga ni. Situasi dia ialah seorang budak sedang berjalan menuju ke pokok. Okey, ini pokok. Jadi dia ialah garis lurus lah. Okey, atas sekali. Atas sekali. Okey. Okey, ni monyet pula. Kulit pisang dibuang oleh seekor monyet dari atas pokok. Okey, dibuang dari atas pokok. Jadi jawapan yang kita ada yang ini saja. Jadi yang inilah jawapannya. Okey, daripada atas dia turun bawah, selesai tu. Ini senang je. Okey, ini teori. Lepas tu kita tengok 8.2. Locus dalam dua dimensi. Dua dimensi itu yang bentuk macam petak, segitiga, segi empat sama. Okey, bulatan, bukan 3D, bukan 3 dimensi. Okey, kita tengok yang pertama. Contoh satu, example 1. Dengan merujuk kepada rajah di bawah, nyatakan locus berikut. Okey, jadi dia ada lukisan kat sini. Cuma tak berapa terang lah, saya terangkan lagi dengan warna merah. Nampak tak? Nampak tak? Okey, jadi kita tengok soalan yang dekat bawah ni. Yang A, okey, description dia. Locus bagi titik. Ini pun typo ni, siapa yang buat soalan ni. Locus bagi titik yang berjarak sama dari garis AB dan juga garis BD. Okey, kita fokus dekat sini. Dia jarak sama dari garis AB, BC. Okey. AD dengan BC. Okey, A, D, B, C. Tengok yang saya bulat tu. Ni saya guna warna lain sekejap. Okey, sekarang dia nak minta kita cari yang sama. Jadi yang sama dekat sini ialah bila kita ada dua titik, dua garis, jadi kita carilah yang tengah. Yang sama ialah kita tengok kita ada garis antaranya yang ni lah. Kita kira tengok. Betul tak? 1, 2, 3. Betul? Ni pun 1, 2, 3. Okey, sama. Jadi titik dia ialah, ini dari padam tu, tak nampak pula. Okey, ramai yang dapat N, E, S. Okey, E dengan S. Inilah titik dia, E dengan S. Yang warna kuning. Dia tulis E, S. Okey, lepas tu kita tengok pula situation yang kedua. Locus bagi titik yang berjarak sama dari bucu B dan bucu D. Okey. Bucu B dengan bucu D. Jarak dia sama. Jadi yang mana? Tenang je kan? AC lah. Tengok pun dah dapat jawapan. Ni AC. Jadi jawapan kita akan tulislah AC. Okey, semua faham kan? Ada apa-apa soalan tak untuk A dengan B ni? Kalau tak faham, bagi tahu, saya terang balik. Semua okey lagi ya setakat ni? Okey cikgu setakat ni. Okey, jadi kita tengok yang C pula. Okey. Okey. Jadi locus bagi titik yang berjarak 4 unit dari garis IG. Okey, daripada tu. Kita cari garis IG.
Sini ke sini. Okey, soalan dia ialah dia nak lokus bagi titik yang berjarak 4 unit dari IG. Jadi 4 unit ialah tengok 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan kita ialah KL. Okey, KL. Senang dia. Jadi saya ada satu cerita lah. Kalau situation macam ni, ni ada garis lurus, garis lurus. Lepas tu kita tengah-tengah. Dulu-dulu saya pernah sewa dekat Hulu Selangor, dekat Bukit Sentosa. Dia macam pekan cowboy lah. Siapa yang pernah masuk situ, kan ada bangunan banyak-banyak. Selalu dalam movie zombie ke apa, dalam bangunan banyak-banyak. Lepas tu bangunan tu semua kosong kan. Macam satu bandar tu bangunan kosong banyak. Jadi suasana dekat Bukit Sentosa ataupun Bukit Beruntung tu macam tu lah. Jadi ada satu hari tu saya pada Batang Kali, saya nak balik ke Bukit Beruntung. Jadi saya guna satu jalan shortcut. Kalau tak guna shortcut jauh lah, kena naik highway. Jadi saya merah ni macam saya lah, saya naik motor. Lepas tu ada satu kawasan tu dia memang gelap. Dia hutan je kiri kanan. Lepas tu ada benda terbang lah kat tepi ni. Ini sebelah. Ini sebelah. Terbang. Saya naik motor. Jadi mungkin kembar kot. Hantu tu kembar. Jadi bila saya laju, dia laju. Bila saya slow, dia slow. Saya nampak lah kat ujung mata saya tu kepala dia. Terbang. Lepas tu yang dia hilang tu, sampailah dah nak dekat sampai tempat cerah lah, ada lori. Okey, kebetulan lori tu lalu jalan tu juga. Jadi lori tu horn, jadi benda ni pun terbang ikut lori tu pula, patah balik ikut lori pula. Jadi saya selamatlah ke belah sana. Okey jadi kita sambung balik. Ni pada apa lah, nanti pelik lah. Jelas lah, dia kan apa tu, siapa selalu tengok YouTube sekarang ni. Okey, saya ceritalah yang ni sebab jadi kita boleh buat sampai ujung ni. Okey, siapa yang tengok YouTube, tak kisahlah dia tengok keranda terbang ke, dia tengok hantu ke, selalu Indon lah. Kan, tiba-tiba dia jumpa hantu tu, dia tarik seluar hantu. Jadi yang itu manusia, yang tu prank. Dia berlakon. Sebab salah hantu ni, dia tak ada GC pun. Jadi kalau masuk dalam kamera tu, kita akan nampak macam sama-sama, macam bayang-bayang je. Kalau tertangkap dengan kamera. Kalau nampak real dalam kamera tu, itu bukan lah. Okay, yang tu prank. Indon selalu, lepas tu berjuta pula orang tengok. Jadi dia dapat duit, monetize. Jadi lepas ni kalau tengok boleh, tapi kena tahulah yang tu tipu. Sebab kalau hantu tu dia dalam kamera, dia tak akan nampak jelas lah. Macam mata kita kalau tiba-tiba dia nak tunjuk, yang tu lain lah. Itu kita akan nampak jelas. Tapi kalau macam dalam kamera, dalam YouTube, itu kalau nampak real sangat macam orang biasa, kan? Jadi jangan percaya. Okey, jadi kita tengok dekat sini pula. Lokus bagi titik yang berjarak. Jadi benda apa ni? Okey lah. Okey, saya padam juga. Jadi siapa yang kalau kita nampak mata kita, yang tu okey. Kalau dalam bila kita rakam dia tak akan nampak jelas. Lokus bagi titik yang berjarak sama dari dua garis lari. Okey, sekarang kita ada dua garis lari AB dengan BC. Sebab dia kata jarak yang sama. Jadi tengok AB BC. Jadi yang jarak sama dia ialah GH. Tengah-tengah ni. Okey, ada yang jawab. Okey lah, betul lah. GH.
Okey, kita tengok yang E pula. Lokus bagi titik yang berjarak 3 unit dari garis GH. Okey, kita cari dulu GH. Yang saya tanda dengan warna merah tu 3 unit. Jadi macam mana kita nak cari 3 unit? Lokus yang bagi titik yang berjarak 3 unit dari GH. Okey, saya ambil warna lain dulu. Untuk warna hijau ni. Jadi kita tengok ada 2 jawapan. 1, 2, 3. 3 unit. Okey, kita akan dapat garis AB. Lagi sebelah ni pun boleh juga. 1, 2, 3. Okey, ini pun kita boleh dapat garis BC. Jadi jawapan kita ada 2 lah. Sama ada garis AB ataupun BC. Mana-mana pun boleh. AB, BC. Okey, ada soalan tak? Berkaitan dengan ini, 3 unit ni. Okey, Setakat ni faham cikgu. Okey, cantik. Jadi kita akan tengok. Okey, yang F pula. Zoom. Okey. Lokus bagi titik yang berjarak sama daripada titik lokus yang titik yang berjarak sama dari 2 garis bersilang. Ini yang kita buat yang kelima tadi, bersilang. AC dengan BD. Okey, kita tengok balik. AC dengan BD. Okey, yang bersilang tu kat sini. BD dengan AC. Jadi soalan kita ialah garis 2 lukis bagi titik yang berjarak sama dengan 2 garis bersilang. Jadi saya guna warna lain dulu. Okey, jadi kita akan dapat dekat sini ialah garis bersilang. Tadi kita dapat yang bentuk macam ni kan? Tadi bentuk macam ni, tapi yang ni dia bagi bersilang. Mana nak back dia? Oh, tak ada. Ya, dia tak ada. Okey. Jadi apa yang kita dapat ialah inilah EF. Okey. EF. Jadi senang je. Okey, ada yang kata GH. GH pun boleh juga. Okey, ataupun yang ini. Salah satu saja. Okey, macam senang sangatlah ni. Cuba buat latihan ni. Okey, cuba buat latihan ni. Ini bukan kuis lagi ya. Ni kuis nanti saya bagi. Yang ni latihan saja. Okey, saya zoom. Okey, cuba buat yang ni. Latihan 1. Ini. CGF apa jawapan dia? Oh, CG ni cikgu. F ialah jawapan dia. Oh, dia tak tulis EF ataupun EF. Boleh juga buat GH. GH. Alamak. Awak pula G dia. Sekejap, padam. Ini tadi AB. Okey, yang bawah ni ialah EF ataupun GH. Boleh mana-mana pun. Okey, Afiq dapat kan Afiq? Okey, cantik. Cuba buat latihan ni pula. Latihan 1 ni. Yang saya buat anak panah ni. Okey, cuba penuhkan dulu. A, B, C, D, E, F. Okey, dah siap nanti komen siap kita akan bincang sama-sama.
macam mana nak tahu unik? Okey, kan kalau yang ini sepatutnya kita akan ukur panjang. Yang ni kena guna pembaris lah. Siapa yang tak ada modul tak boleh lah. Jadi kita akan buat macam ni. Ini kena guna pembaris. Tapi sebabkan ada yang tak ada tak print modul, tak apalah. Saya akan tulis jawapan, nanti bila print tengok balik macam mana nak dapat. Okey, yang pertama kita akan dapat ST, yang kedua OQ, yang ketiga C, YZ, YZ. Lepas tu yang D ni kita akan dapat UV, UV. Okey, yang E ni OP, OP dengan RQ. Okey, yang bawah sekali yang F ni kita akan dapat ialah ST. Nanti bila cek balik. Okey, bila dah kenapa SPOY ni apa dia? SPOY ni apa dia? Ada typo ni. Arif nak tanya apa tadi? Okey, yang ni sebab kita kalau dia buat kotak, okey, yang ni tak ada kotak. Jadi susahlah nak kira. Lepas tu saya bagi jawapan. Nanti cuba cek balik. Okey. Kalau ada apa-apa terus WhatsApp saya. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Ini best sebab kita akan lukis. Okey, ini cuma saya tunjuk teori lah. Macam mana nak lukis. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni. Okey, jadi yang ini ada kuis lah nanti. Jadi tengok elok-elok. Satu saya tunjuk yang contoh, satu lagi yang apa tu? Soalan tu buat sendiri. Okey. Tengok yang A ni dulu. Okey, dia ialah jarak 3 cm dari titik K. Jadi ambil compasses. Okey, kita punya jangka lukis tu bukakan 3 cm. Okey, contoh yang tajam tu dekat K ni. 3 cm tu dekat sini. Garis bulat. Okey, ni tak bulat lah sebab saya guna mouse. Jadi boleh buat dekat sini nanti. Dekat sini. Twist. Okey, yang ini pula berjarak 2 cm dari titik A. Okey, ambil compasses. Okey, compasses letak 2 cm. Okey, tak tajam, buka 2 cm. Tajam tu dekat sini. Yang saya tanda merah tu. Letak kat ujung ni. Satu pusing. Kita akan dapat lebih kurang macam tu. Okey. Tajam dekat yang saya buat titik ni. Lepas tu yang pensel tu letak kat sini. Pusing je. Lepas dah ukur 2 cm. Kita akan dapat macam ni. Yang ni pula quiz. Yang ini pun quiz. Okey, lepas tu kita ada yang segitiga. Yang ni saya tunjuk. Okey, sekarang kita ada 2 titik. M dengan N. Okey, yang quiz tu nanti buat kemudian. Yang latihan 2 tu A dengan B, yang tu ialah quiz. Siapa yang tak ada modul tak apa, lukis je. Ni letak titik L, lepas tu pusing lah 2.5. Yang ini pun sama. Okey, dia nak berjarak 2.5. Lukis lah, yang ni 3 kali 3 kan. Jadi bagi lebih. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Contoh 3, example 3. Dengan menggunakan jangka lukis. Okey, kita punya compasses lah. Dan pembaris sahaja bina lokus berikut. Okey, jadi macam tadi saya beritahu,
Kita ada dua titik sekarang, M dengan N. Jadi pertama sekali yang kita nak buat ialah ni anggap ni macam ada titik lah ni, dekat M dengan N. Okey, ambil komposis kita, letak dekat M jarum dia, tanda kat sini, tanda kat bawah satu. Okey, lepas tu pula letak kat sini pula, tanda kat sini, tanda kat sini. Jadi kita dah dapat dah dua ni. Jadi ambil pembaris garis. Jadi dia akan bahagi tengah lah dengan yang ni. Okey. Jadi macam tu saja, senang saja. Okey, ada siapa-siapa ada soalan tak untuk contoh 3 example 3 ni? Semua okey Untuk example 3 saya tak ada jangka lukis. Macam mana? Okey, siapa yang tak ada jangka lukis, ingat step dia cuma buat cross saja. Lepas tu garis guna pembaris. Yang ni teori saja. Dan dia faham macam mana nak lukis tu. Okey? Kalau macam ni, contohlah dapat jawapan macam ni. Okey, 2.5 garis saja. Lepas tu buat anak panah tulis 2.5 cm. Siapa-siapa yang tak ada komposis lagi lah. Okey, buat macam ni ya, nanti quiz. Ini dia pada balik. Okey jadi kita tengok yang segitiga pula. Quiz ialah yang ni. Latihan 2 A dengan B ialah quiz. Okey, latihan 2 A dengan B. Jadi dia sebiji yang betul sini ialah. Cuma jarak dia berbeza. Okey, quiz nanti lepas habis kelas buat. Okey quiz saya beritahu lagi sekali, muka surat 68 ni dalam modul ni. Yang saya print tu saya tak pastilah muka surat berapa. Okey, ni soalan dia ialah di latihan 2, exercise 2, A dengan B yang quiz. Okey, sekarang kita nak tengok yang segitiga pula. Berjarak sama dari titik A, B. Okey. Jadi berjarak sama dari titik A, B. Jadi kita fokus A, B sajalah. Sorry, berjarak sama dari titik BC. Okey. Ni BC kita, merah lah nampak. Okey, garis ni titik BC kita. Dia tepat lagi tak? Jadi BC macam biasa juga letak dekat sini. Tajam tu, lepas tu tanda atas, lepas tu tanda bawah. Pindah pula kat sini pula, kat C pula, tanda atas, tanda bawah. Jadi kita akan dapat dia akan dapat lari sikit lah macam ni. Okey, kita dah bahagi dah dia. Okey, lepas tu kita ada masa lagi tengok dekat muka surat 69. Ni benda yang sama lah. Yang ni sedap juga ni buat. Yang ni memang sedap nak buat quiz, tapi ada yang tak ada kawan kita yang belum print lagi, susah lah dia nak buat. Jadi quiz yang tadi lah. Okey, ni saya tunjuk saja. Okey, sama juga. Dia nak berjarak sama titik A, B. Okey. Tanda atas, tanda bawah, pindah kat B pula. Kat sini cross. Dan kita akan dapat satu garis lurus. Macam tu ya. Okey Lepas tu yang segitiga ni sama juga. Okey, dia bagi tahu kat point X dengan Y. Jadi kat sini lah X, Y. Jadi letak jarum tu dekat Y, atas, bawah. Kat X, atas, bawah. Jadi garis saja. Kita akan nampak macam ni lah. Okey, yang ini pula. Contoh 4, example 4. Ini best part dia gabungan. R ialah titik yang bergerak di dalam sisi segi 4 KLMN. KLMN. Okey. Bina lokus bagi R. R sentiasa bergerak 2 cm dari garis KN.
Okey, jadi apa yang kita buat dekat sini ialah dari garis KN. Okey, ini data yang pertama. Okey, siap. Saya tukar. Dia mesti sentiasa 2 cm. Jadi ambil composers, ukur dekat pembaris 2 cm, tanda dekat sini, tanda dekat sini. Daripada starting dia ialah tengah-tengahan. Okey, jadi nanti garis yang ini ialah 2 cm dia. Siapa ada problem untuk soalan ni? Contoh 4, example 4, ada tak? Oh, saling quiz. Okey. Boleh je nanti download dekat group parent tu. Lepas tu screenshot. Boleh juga. Lepas tu lukis balik atas kertas. Siapa yang tak ada modul lah. Siapa yang ada modul boleh buat terus dalam modul. Okey, soalan quiz apa? Nanti saya snap gambar, okey? Yang ni pula macam mana? Okey, dia kata R ialah titik yang bergerak di dalam segi 4 KLMN bina lokus bagi X. Okey. Jadi dia ialah segi 4 KLMN. Okey, bina 2 cm. Ini kita akan dapat tengah-tengah sebenarnya. Okey, ambil pembaris, ambil komposit 2 cm tanda, given tanda. Okay, nanti kita garis dia. Kita akan dapat macam tu lah. Okey, kita tengok yang sebelah ni sekejap. Esok mula sekolah lah kan? PDPR kat sekolah. Hari ni pun dah mula. Okey Saya pun tak pasti. Mungkin nanti jadual hari ni dah mula lah. Mungkin jadual akan berubah bila bulan 9 nanti. Tapi tak apalah, lambat lagi kan. Yang ni pula kalau contoh 5 dia kata R ialah titik yang bergerak di dalam sisi 4 KLM. Bina lokus bagi R. Yang ni pun kita bahagi tengah-tengah lah. Letak jarum tu dekat K, atas, letak kat M, bawah. Pindah pula dekat L, atas, M, bawah. Jadi kita akan dapat cross macam tu. Jadi kita ambil pembaris, garis kan. Gitu. Jadi dapatlah jawapan. Jadi hari ni dah mula okey lah. Kalau boleh tu kita harap dapat masuk kelas secara fizikal lah. Itu yang paling bagus. Okey, jadi kita tengok yang latihan 5. Ini tu sama juga. Ambil L, warna tu warna. Okey, L atas, lepas tu M bawah, K atas, N bawah. Jadi kita akan dapat kita akan dapat sebenarnya dia akan sama panjang ni. Sama panjang, tak ada lagi tengah. Ini saya guna mouse, jadi tak dapatlah. Okey jadi semua dah isi dah kehadiran. Sekejap saya cek. Okey, ini saya stop dulu. Nanti saya snap gambar siapa yang tak ada modul. Mana dia stop? Okey tadi saya nak buat apa? Okey. Jadi saya snap gambar nanti dia letak group parent. Okey, untuk siapa-siapa yang tak ada modul lah. Tapi boleh juga buka dekat situ. Okey, siap. Alamak, hilang pula guru saya. Okey jadi kita akan sambung esok yang dekat belakang. Kita akan habiskan esok. Sebab tadi kita tersangkut lama dekat yang salin dekat whiteboard tu. Okey ada apa-apa soalan lagi tak sebelum kita rehat?
Esok ada sekolah dan sebagainya. Isi kehadiran kat mana? Okey, saya bagi dulu. Sekejap, saya copy. Okey, siapa yang tak isi lagi kehadiran, saya dah letak dah kat ruang chatting tu. Dia ambil Okey, kalau memang dah tak ada soalan dah, jadi kita boleh bersurai dulu. Okey, rehat, elok-elok esok masuk kelas, dekat sekolah PDPR, malam kita akan jumpa lagi. Okey siapa yang tak sempat malam ni hantar quiz, hantar esok pun tak apa. Okey lepas habis ni terus saya snap gambar, saya letakkan grup parent nanti siapa yang tak ada gambar quiz. Okey, kalau tak ada apa-apa dah kita boleh bersurai dulu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.